sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimun sirri wa akhfa mustajibun da'awati rabbil irhamna jami'an bijami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullah ala Ahmad adada diri suturi Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Yang Berhormat Manhat Komisi Surau Perhidayah dan Juri Tampil dan juga Komisi Tulis dan Komisi Surau Angkat Komisi Perpustakaan Bajikan Perpustakaan Tanah Prodi Komisi Mesin Komisi Perpustakaan Tuan Imam Tuan 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 Haji, Puan Haji, Muslimin Muslimat dan teman-teman sekalian, dilahikan dan dimuliakan pada guru ceramah kita pada malam ini, Fadil Ustaz Abdul bin Zainal Bashir ataupun nanti sebagai Ustaz Abdul itu. InsyaAllah tuan-tuan, malam ini bersama kita akan dengarkan InsyaAllah tuan-tuan malam ini tamunya kita cukup dan Allah SWT izinkan sama-sama kita kumpul pada malam ini untuk sama-sama kita membesarkan dan mengagungkan kasih mulia iaitu Sayyidina Muhammad SAW Menerusi majlis Maulid Nabi SAW pada malam ini berselawat kita dan mengenai kita semua berkenaan dengan cinta Nabi SAW. Tuan-tuan saya tak perlu tak hajat untuk cerita panjang. InsyaAllah pada malam ini kita jemput seorang Ustaz daripada Lembah Kelang, KL. Ustaz ini sedikit tuan-tuan perempuan dari dunia latar belakang Ustaz Rafi Muddin ataupun dikenali sebagai Ustaz Undertaker lah. Ada orang tanya saya kenapa Ustaz Undertaker yang dalam WWE kan tuan-tuan Ustaz tahu yang dalam WWE itu pelakon tuan-tuan. Ustaz ini dikenali sebagai Ustaz Undertaker kerana penglibatan beliau yang sangat-sangat banyak dalam NGO skuad pengurusan jenazah Malaysia, menguruskan jenazah secara amal semua di Lembah Kelang. Dan Ustaz ini berurusan sarjana untuk pengajian syariah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Ustaz juga ada diploma khas pengurusan jenazah daripada Badan Pengurusan Jenazah daripada Filipina. Jadi tuan-tuan perempuan Ustaz juga sering dijemput ke KTV, ada tuan-tuan selalu mengikuti di pihak hijrah ataupun oasis. Ustaz juga keluar memberikan pandangan dan tazkirah serta peringatan dalam television. Tuan-tuan insyaAllah pada malam ini mudah-mudahan dengan masa hari ini sama-sama kita dengar tazkirah berceramah kepada Ustaz tajuk Husnul Khatimah dengan mencintai Nabi. Tuan-tuan saya juga
ingin mengingatkan tuan, Prophet Habib Selamat dengan baik dulu sebab husnul khatimah untuk program kita pada malam ini, pengakhiran yang baik kita ada ceremony katanya. Jadi kita dah sama-sama sembelih kambing, sembelih ayam, roti, maman, orang, santan, ya, bersama-sama kita jamu untuk ada malam yang makan. Mudah-mudahan dapat selamat dapat kondisi kekuatan yang kita semua. Alhamdulillah saya mohon tampung penguasa majlis berikut dari Ustaz untuk menyampaikan selamat ini kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi, timbalan pengurusi, barisan jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para khatizah, seterusnya pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, para jemaah Surau Nur Hidayah Taman Klonli. Itulah Klonli tu tanya, Tampin Negeri Sembilan. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun dalam keadaan hujan lebat, kita masih diberi pilihan, dipilih oleh Allah Taala untuk masuk hadir ke dalam majlis ilmu seperti ini. Allah pilih kita. Ya, yang lain-lain tu asbab saja. Bukan kerana datang tu kerana saya ada kuliah malam ni, ataupun bukanlah kerana datang ni kerana ada kambing, dia tak boleh kawah. Itu asbab saja. Tapi tuan-tuan dan puan dipilih oleh Allah Taala untuk datang hadir berjemaah di dalam surau ini dan seterusnya mendengar perkongsian tazkirah dan menunggu waktu isyak, insya-Allah. Itu semua semata-mata kerana nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Ya. Tajuk yang diberi pada saya malam ini, meraih husnul khatimah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tadi pengurusi majlis kita dah terangkan dah sejarah hidup saya. Jadi tak perlulah saya cerita detail lagi. Cuma tadi dia sebut saya ni datang daripada Lebah Kelang kan. Sebenarnya saya dekat je, dekat Nilai. Negeri Sembilan juga rumah saya. Ya. Tim saya yang datang daripada Lebah Kelang. Dia ambil saya ke rumah, mari sini kan. Kalau ikutkan saya nak naik motor, tapi tengok cuaca gelap, insya-Allah gelap, tadi hujan lebat. Jalan dekat tutup pula. Kan? Orang nak apa? Lituar di Langkawi tu. Jadi tak ada jalan shortcut, ikut jalan hadap, jalan jam tu kan. Jadi alhamdulillah sampai juga ke sini sama-sama kita berkumpul untuk bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa kat Nusantara kita ni menyambut Maulid Nabi bulan Rabiul Awal. Sekarang dah masuk Rabiul Akhir kan. 8 Rabiul Akhir dah hari ni. Kalau tak silap saya lah, ya. Jadi kita masih lagi meraihkan. Sebab apa? Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kelahiran agung, kelahiran mulia. Perlu kita cerita lagi pasal Nabi, walaupun benda ni dah dengar dah daripada kecil. Alah, cerita pasal Nabi lagi, Nabi lahir 12 Rabiul Awal, semua benda-benda gitu kita dah dengar dah. Tapi diceritakan lagi supaya menyuburkan rasa cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ya, ulama-ulama kita mengarang syair-syair, kasidah-kasidah. Untuk apa? Cerita pasal Nabi, untuk kita mengenali Nabi, untuk kita mencintai Nabi. Ya, Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah,
maka ikutlah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Di sini diterangkan bahawa kalau kita ni nak mengasihi, kalau kita ni betul-betul mengasihi Allah dan nak Allah kasih kat kita balik, maka jalannya ialah dengan mengasihi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mencintai Nabi ni macam mana? Kena kenal sosok Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Bagaimana cara nak kenal dia? Kata orang tak kenal maka kita tak cinta. Nak kenal tu mestilah tahu sirahnya. Bila Nabi lahir, bagaimana peristiwanya. Ini perkara-perkara yang kita dah dengar saban tahun, dan tujuannya untuk kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk hari ini saya nak kaitkan tentang meraih husnul khatimah. Cerita tentang kita pula. Husnul khatimah ataupun bahasa kita ialah penamat yang baik. Semua orang mengimpikan penamat yang baik. Tak ada orang yang kata besok kalau aku mati nanti biarlah buruk pun. Tak ada, tuan. Ya. Mesti ada nak mencintai, nak mengharapkan kematian yang baik. Kita pun doa, Allahumma tahtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah, kematian yang baik. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan aku dalam keadaan yang buruk. Kita doa begitu selalu kan. Jadi nak dapat doa itu satu hal. Macam mana cara nak dapatkan kematian yang baik itu? Doa satu hal, permohonan. Bagaimana caranya? Ialah dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keutamaan kita nak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dia? Tujuannya untuk kita bahawa cinta ini adalah sebahagian daripada iman. Kan rukun iman salah satunya ialah beriman kepada Nabi. Kalau kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh jiwa, maka iman kita ini boleh jadi goyah ataupun rapuh. Tuan-tuan. Ya. Ada 5 perkara saya nak sentuh tentang macam mana cara kita nak mendapatkan husnul khatimah. Ini semua berkaitan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, iaitu akhlak Nabi. Ya. Pertama, nak dapatkan husnul khatimah itu ialah kita kena banyakkan bertaubat sebagaimana taubatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi bertaubat? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ni sering mengerjakan solat sunat taubat sampai bengkak kakinya. Maka apabila ditanya, ya Rasulullah, kenapa lah kau bersusah payah begini sedangkan kau ni ahlul jannah, dah confirm syurga? Tapi apa kata dia? Sesungguhnya aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nabi solat penat-penat bengkak kaki itu supaya nak menjadi hamba yang bersyukur. Kita ni kena banyak solat taubat sebab apa? Bukan sekadar kita perlu bersyukur. Kita ni memang banyak dosa. Banyak dosa kita. Ya. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyebut, apabila seorang itu mati di dalam kubur, maka setiap orang akan merasai himpitan kubur yang pertama. Tak ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur yang pertama. Kalau ada orang yang terlepas, orang itu ialah Sayyidina Sa'ad, kata Nabi SAW. Kenapa Sayyidina Sa'ad ini akan terlepas? Kerana kesolehannya, akhlaknya, budinya. Maka Nabi jamin kalau dia mati, dia tak akan kena himpit dalam kubur. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Sa'ad ini wafat ketika Nabi masih ada. Dan setelah selesai ke bumi jenazahnya, Nabi diri lama sangat berdoa kat tepi kubur Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka sahabat pun heran dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri lama sangat berdoa kat tepi kubur Sa'ad ini? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia, yakni Sayyidina Sa'ad di dalam kubur sedang menghadapi himpitan kuburnya yang pertama. Nabi kan sebut dia ni terlepas, tapi kenapa dia kena juga? Kata Nabi, kerana kecuaiannya dalam menyucikan air kencingnya. Itu saja. Dalam hadis lain Nabi menyebut 2 perkara yang ringan tapi menjadi sebab seseorang itu akan diseksa dalam kubur, dihimpit dalam kubur. Pertama, orang yang kencing dan tidak menyucikannya dengan baik. Kedua, orang yang suka mengadu domba. Domba ni orang suka melanggar-langgarkan orang.
Dengan A dia kata begini, suka nak bagi orang bergaduh. Dua perkara itu, benda tu boleh tinggalkan, tapi kita buat menjadi asbab seseorang tu akan terseksa dalam kubur. Baik, nak sebut tentang Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi kata dia seorang saja yang akan terlepas, tapi dia kena juga. Berarti tidak ada manusia yang akan terlepas. Kerana apa? Kerana manusia itu tidak maksum. Yang maksum siapa? Hanya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana dalam kubur, ulama pun kata, kenapa manusia kena juga kesempitan kubur walaupun dia orang soleh, walaupun dia orang beriman? Sebab kata pandangan ulama yang pertama, kerana manusia itu tidak terlepas daripada melakukan dosa. Maka bila masuk dalam kubur, dalam sempit gelap tu, dia kena himpit. Himpit ni kenapa? Untuk menghapuskan dosa-dosanya yang ada, sehingga selesai himpitan tu pun akan terbuka dan tidak ada dosa lagi bagi dia. Mudah baginya untuk menghadapi seterusnya padang mahsyar dan sebagainya. Maknanya dia dah bersih. Dosa tu dah dihapuskan dengan himpitan yang pertama tadi. Ini bagi orang yang soleh. Dia kena himpit sebab ada dosa-dosanya yang mungkin kecil-kecil diampunkan begitu. Pandangan kedua kata apa? Kenapa ada orang kena himpit juga walaupun dia orang soleh? Katanya itu bukan himpitan yang menyakitkan, tapi himpitan itu adalah himpitan yang menenangkan. Kenapa menenangkan? Umpama seorang anak kecil tadi lagi seorang kan, lagi kalau dia menangis, dia takut, datang ibu dia, peluk dia, maka pelukan ibu dia itu akan menenangkan dirinya. Demikianlah orang beriman dalam kubur, takut, gelap, sempit, apalah tempat ni aku takut, dan kubur pun datang menghimpitnya untuk memberi ketenangan kepada dia, sehinggalah dia tenang dan kubur itu akan diluaskan seluas-luasnya. Di sini katakan bahawa tidak ada orang terlepas, dan itu adalah perumpamannya. Kenapa? Pertama disiksa untuk apakan dosa, yang kedua kerana untuk memberi ketenangan kepada dia. Baik tuan-tuan, berbalik kepada tadi, taubat kita ini perlu dibuat lebih lagi. Walaupun kita rasa kita tak buat dosa, kena banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, maka Allah Ta'ala menyebut dalam sebuah hadis qudsi, aku menunggu hamba-Ku di sepertiga malam. Mana orang yang bertaubat, aku akan ampunkan. Mana orang yang meminta, aku akan tunaikan hajat dia. Maka Allah Ta'ala mengharapkan kita datang bertaubat padanya pada waktu malam. Maka waktu terbaik untuk bertaubat bila? Malam hari, waktu orang tidur. Waktu lain boleh tak? Boleh. Maka itu perkara pertama. Nak dapatkan husnul khatimah, banyakkan bertaubat. Taubat tak semestinya kita solat taubat. Istighfar, mula sini istighfar, astagfirullahalazim dengan penuh penghayatan. Itulah dia makna taubat. Taubat syarat dia ada berapa? Pertama, mesti bersungguh-sungguh. Dia janji bersungguh-sungguh, tak nak buat lagi dah. Kedua, membenci maksiat atau perkara yang dibuat dahulu. Ketiga, dia mesti benci itu sampai tahap nak cerita pun tak nak. Ni kadang-kadang ada orang berbangga dengan dosa dia kan. Dulu dia mak rempit, lepas tu dia dah bertaubat. Lepas tu dah bertaubat, dia nampak budak-budak merempit lain, dia pun bangga dengan kawan dia. Dulu aku lagi hebat daripada dia. Kawan tak tahu dia merempit dulu, tapi dia cerita, aku ni parut mana yang tak ada, ni semua-semua. Bercerita pula. Maka benda begini bukanlah dalam cara Islam. Ya, cerita lama dah. Ataupun dia cerita, dulu masa aku muda, jahat mana yang aku tak buat? Semua jahat aku buat. Aku ada minum arak, berjudi, perempuan, semua aku buat. Bunuh orang je aku belum lagi. Dia bangga cerita benda tu. Sebenarnya itu bukan syarat taubat. Taubat ni ialah sampai nak menyebut pun tak boleh. Takut malu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nak meraih husnul khatimah ni, mengikut jalan Nabi SAW. Ya, kita perlu tunaikan segala hak Allah Ta'ala. Tunaikan. Apa dia hak Allah Ta'ala? Solat, puasa, zakat. Itu antaranya. Haji bagi yang mampu kan. Jadi di sini, bagi orang yang tidak menunaikan perkara-perkara yang wajib tadi, misalnya tertinggal puasa, wajib qada puasanya. Tertinggal solat, wajib qada. Tak mampulah, saya ni dah 20 tahun dah saya tak sembahyang, baru nak sembahyang hari ni. Tak mampu saya nak qada yang lebih-lebih.
Sambil-sambil kita qada, ikhtiar juga ganti, dalam masa sama banyakkan bertaubat. Itu cara dia. Jangan hanya solat taubat saja. Ya, solat taubat saja belum menjamin kita punya yang lepas tu selesai. Kena ganti balik solat tu ikut kemampuan. Allah tengok pada kesungguhan kita. Bukan hanya tengok pada bilangan semata-mata. Dia ni bersungguh-sungguh ni, maka Allah ampunkan, insya-Allah. Kembalikan hak Allah. Ya, apa benda yang belum selesai, selesaikan kat dunia ni. Kalaulah kita rasa kita mampu pergi haji, pergi haji. Orang dulu siap bergadai tanah, bergadai apa segala, kata mata-mata nak pergi haji. Tuan-tuan ya, sekarang ni nak pergi haji cukup ramai. Ya, dah lah panas, lepas tu ramai kepayahan tu. Saya melihat orang nak pergi haji ni elok waktu muda. Yang muda. Ya, sebab apa, kesian tengok orang tua kan dah kadang payah. Tapi nak macam mana kadang-kadang giliran sampai waktu tu. Cuma nak ceritakan bahawa kalau dia tak mampu, dah meninggal ataupun sakit, maka wajib kita buatkan badal haji tu dia. Buatlah ada upah haji, selesaikan hak dia. Guna duit mana? Duit arwah ni. Gunakan. Dia meninggal, sebahagian duit tu tunaikan hak dia. Banyak orang kadang-kadang dia meninggal, orang tu keluarga dia kata, okey kita bahagikan ikut faraid. Banyak saya jumpa begitu. Saya tanya, dah selesai belum hutang arwah? Arwah tak ada hutang. Itu hutang dengan manusia, hutang dengan Allah. Puasa dia dah selesai dah. Zakat dia selesai dah. Haji dah selesai dah. Benda begini kena selesaikan dahulu. Dah selesai bahagian tu, baru lebih tu kita agihkan harta tu. Untuk buat faraid ke dan sebagainya ikut pada hukum. Jadi kita kena banyakkan amal soleh dan juga kena kita jaga hak Allah. Ketiga, nak meraih husnul khotimah ikut calon Nabi SAW, apa dia? Kita kena dapatkan keredaan manusia. Dapatkan keredaan manusia. Ini penting, ya. Nabi SAW selalu meminta pada kita untuk selesaikan segala permasalahan di dunia ini. Saya ada satu kisah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pernah biasa tak melihat orang yang susah nak meninggal? Susah sangat nak mati. Orang tengok dia nak mati ni, ya Allah, susahnya, apalah dosa dia ni kan. Payah betul lah nak meninggal ni kan. Tantah ada barang kot, tantah ada saka kot, buka atap kan. Itu biasa orang kita kan, buka atap, susah nak meninggal ni. Lepas tu orang pun buka atap, sidai dia tengah panas, lepas tu meninggal. Wah kan betul, saka, padahal mati sebab kepanasan. Jadi nak kata bahawa kadang-kadang bila kita melihat orang tu susah nak meninggal, kita fikir benda yang buruk aja. Susah betul, apalah dosa dia ni, apalah dia buat ni. Sebenarnya tuan-tuan, yang paling tepat ialah ketika seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan payah, sebenarnya itu tanda Allah Ta'ala merahmati dia. Pandang dari sudut rahmat. Ada satu kisah yang berlaku pada saya sendiri. Terawat kat rumah, pergi rawat kat rumah. Doktor kata kalau balik rumah mungkin dalam masa 24 jam atau 48 jam dia akan pergi. Jadi adik-adik kumpullah, bawa ayah dia pergilah ke rumah kampung. Kampung dia dekat salah sebuah daerah dalam Negeri Sembilan ni. Saya tak nak sebut kat mana. Duduk situ. Adik-adik, saudara-saudara semua berkumpul penuh. Sambil-sambil ajarkan talqin, baca yasin. Si ayah dalam keadaan bagaimana? Mata terbuka, pandang atas. Begitu. Dia tak ada apa-apa reaksi. Hari pertama begitu, hari kedua pun begitu, sampai hari ketiga keluarga dah risau dah. Sebab Abah masih dalam keadaan begitu. Doktor kata 48 jam habis. Tapi kenapa Abah ada lagi? Bukan sebab dia nak suruh Abah tu meninggal, tapi kesian tengok keadaan ayah dia begitu. Suap makan tak nak, minum tak nak, begitu je dia, tak ada apa-apa reaksi. Masuk hari keempat, kelima, adik-adik dah mula risau dah. Satu risau pasal Abah, yang kedua risau lama sangat cuti ni kan, banyak kerja ni, anak-anak cuti sekolah, risau dah ni. Dalam keadaan risau-risau tu, jomlah kita panggil sesiapa. Ada pula orang telefon saya, Ustaz, tolong Ustaz tengok ayah kami ni
Kami tak tahu nak buat macam mana, kan? Kami reda kalau dia pergi, tapi biarlah dia pergi dalam keadaan baik. Saya pergi rumah dia, tengok, baca Yasin, ajarkan talqin la ilaha illallah, gitu je, tak ada reaksi. Saya tanya pada adik-adik dia, anak-anak dia, Abah ni ada tak benda yang tak selesai lagi kat dunia ni? Tak ada Ustaz, kami pun tak tahu sangat. Kok dia ada pinjam duit orang ke apa-apa ke, ada tak dia terpulangkan lagi barang-barang orang? Tak ada, Abah ni bukan suka meminjam. Abah ni dulu ketua kampung kat sini, dia suka bantu orang. Begitulah bahasa dia. Saya kata, kot dia ada apa-apa masalah dengan orang kampung ke, saudara mara ke yang tak selesai ke, cuba fikir. Semua macam, tak tahulah kan. Lepas tu, salah seorang adik-adik dia kata, ada Ustaz, kata seorang akak. Siapa? Dia sebut maklum kami. Maklum kami ni maksudnya kakak ipar kepada yang sakit ni. Kenapa dengan dia? Tak tahulah Ustaz, tapi memang dah lama dia tak bertegur siapa dengan Abah. Berbelas tahun dah. Mana dia sekarang, panggil dah? Oh, dia dekat rumah anak dia kat KL. Kat KL. Dia tak datang. Kami dah telefon dah tak nak datang. Saya pun cakap, minta sini saya telefon cakap dengan anak dia, Kak, saya nak bercakap dengan mak, boleh tak? Boleh. Panggil Wan, saya ni, saya kenakan diri, minta datang ke rumah, tengok orang ni sakit. Tak nak dia dah, tak nak dia dah, biarlah dia. Wan dengan atuk ni dah sama-sama tua. Entah siapa pergi dulu tak tahu. Nak ke benda ni berpanjangan kalau tak selesai kat dunia? Cuba fikir juga nasib sendiri nanti. Saya kata begitu. Yalah, tengoklah nanti, kata dia. Lepas tu dia ke anak dia kata, okeylah mak setuju, besoklah insya-Allah akan datang besok. Jadi semua pun balik. Saya pun balik, besok tu datang balik. Datang balik, dia pun datang. Dalam keadaan berkursi roda, anak dia tolak, sampai kat pintu, bertongkat dia naik masuk rumah. Tongkat. Mana deh? Kata dia. Wah, dekat atas katil tu. Lepas tadi dah nazak dah. Saya pun ajar la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan akhirnya dia meninggal dunia sebelum Wan tadi tu naik atas kursi roda tadi. Nampak tak? Apakah kesan itu? Pandangan manusia mengatakan itu adalah azab. Tapi pandangan yang sebenarnya adalah itu adalah rahmat Allah. Biarlah kepayahan itu, keperitan itu, kesakitan itu ditanggung waktu hidup. Jangan dibawa sampai dekat akhirat padang mahsyar. Memang Allah nak selesaikan semua tu kat sini. Cuba bayangkan pergaduhan apa yang kita tak tahu tu dibawa sampai ke penghakiman Allah Ta'ala di akhirat. Bayangkan. Kita ni tuan-tuan kan, kadang-kadang manusia ni bila dia bergaduh, dia mudah cakap, tak apa, besok kau mengangkat kat akhirat kan. Carilah aku kat akhirat besok kan. Jaga-jaga bila dia kata begitu. Cepat-cepatlah kita minta ampun, tak maaf. Tak maaf, saya tak maaf. Tapi kalau orang tu tak maafkan macam mana? Kalau dia tak maafkan, kita minta lah, ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah, aku dah minta maaf, aku serahkan padamu ya Allah. Yang penting kita berusaha, bersungguh-sungguh minta maaf pada dia, dapatkan keredaan dia. Ini penting tuan-tuan. Sebab apa tak nak isu ni berpanjangan dekat padang mahsyar? Setiap orang akan diberi keadilan. Nak tunggu giliran mahsyar tu nak diperhitungkan, bukan sekejap, lama. Seorang-seorang kita tengok. Allah Ta'ala tunjukkan dalam satu hadis, 2 ekor binatang bertanduk. Ada yang mengatakan rusa. Rusa kecil, rusa besar. Yang kecil ni menanduk rusa besar. Kenapa? Kerana waktu hidup dahulu, yang besar ini pernah menanduk yang kecil. Jadi dia menuntut hak balik. Setelah dia balas, maka binatang tadi terbang bagikan berdebu berterbangan. Maka orang-orang kafir yang melihat peristiwa itu berkata, ya Rabb, alangkah bagusnya kalau kami ni jadi binatang, supaya kami tidak ada pengadilan pada hari ini. Tak perlu diadili, selesai sini. Manusia ketika itu kan. Baik, jadi nak katakan bahawa tuan-tuan, dapatkan kemaafan manusia sebelum terlambat. Itu penting. Yang keempat, nak meraih husnul khatimah tu apa dia? Ya, kita kena pulangkan hak orang. Tadi lebih kurang lah, tadi dapatkan keredaan, kemaafan. Ini hak orang, jangan kita ambil. Sedangkan seinci tanah pun dekat akhirat nanti akan dibalas dengan kita ditimpa dengan tanah tu. Kita ambil hak tanah orang, penting. Biarlah kita muflis kat dunia ni, jangan muflis dekat akhirat. Pulangkan.
Dan yang kelima, saya nak sebut, ini yang paling penting. Tak ramai orang buat. Ya, tapi penting. Kena lepaskan ataupun meredai, memaafkan orang yang buat salah pada kita. Kadang-kadang ada orang kata, betul-betul, isyak ya, dalam waktu ke? Jadi kita berhenti azan dulu ke macam mana? Tulis kan? Okey, baik. Kadang-kadang bila orang tu terlalu marah kat orang, tak apalah, biar dia pergi kan. Biar dia pergi, tak apa. Dia takkan maafkan kau, biarlah kau mengangkat cik aku. Okey, kita berhak menuntut hak kita depan Allah. Kita nak minta, ya Allah, dulu si Polan ni pernah buat kat aku macam-macam fitnah, aku nak tuntut hak aku. Boleh hak kita. Tapi masalahnya, kita sanggup ketumpu lama kat padang mahsyar tu nak suruh dia mengangkat cik kita. Padang mahsyar ni tuan-tuan, bukannya padang reunion. Nak jumpa-jumpa, gathering-gathering kan. Yang lain tuan-tuan, dia tak sama pemahaman. Saya nak kongsi juga dalam kisah ni. Bulan 8 hari tu, saya pergi ke Toraja Utara buat satu kajian. Saya dalam proses menyiapkan tesis PhD saya dalam bab hukum pengawitan mayat dalam Islam. Mengawet mayat itu bidang saya. Saya mengawet mayat tuan. Ya, nak bagi nampak cantik, muda, jelita, panggil saya. Saya boleh adjust mayat tu jadi cantik. Jadi nak katakan bahawa di sana, di sebuah tempat di Sulawesi Selatan, saya ke sana 11 jam perjalanan. 3 jam 30 minit naik flight daripada Kelai ke Padang ke Makassar. Dah sampai Makassar, naik bas sampai ke apa nama, Rekang, satu wilayah. Jumpa kawan saya situ. Daripada situ, kawan saya pula drive naik sampai ke Toraja Utara lagi 2 jam, 8 jam total. Campur 3 jam, 11 jam perjalanan nak ke sana. Di sana dia ada upacara mak nenek. Mak nenek ni ialah upacara mengeluarkan mayat-mayat lama yang dah mati daripada lubang kuburnya. Dia bangkitkan. Dia tak tanam dalam kubur, dia tanam dalam gua, dalam batu. 3 tahun sekali dia bawa keluar. Saya masuk ke dalam salah satu batu tu, nak tengok mayat tu, memang banyak mayat, beratus-ratus mayat berhimpit-himpit. Semua masih ada rupa lagi. Dia angkat mayat tu, dia buka baju dia bersih-bersihkan mayat, kemudian pakai baju baru, masuk balik dalam tu. Tu je cara mereka. Mayat tu sangat ringan, saya dukung salah satu mayat. Mayat dewasa, dalam 15 kilo je saya rasa. Sebab apa? Dia dah kering, macam buah kering, kan ringan, situlah dia. Baik tuan-tuan, saya bukan nak cerita pasal tu sangat, tapi nak kata bahawa saya tanya pada keluarga salah seorang daripada orang yang buat upacara tu, kenapa mayat-mayat ni dikumpulkan di dalam satu liang? Mayat ni daripada beratus tahun dahulu, nenek moyang dia sampailah yang mati sekarang ni. Kenapa dikumpul satu liang? Dia kata, senang Pak Ustaz, kata dia. Senang apa? Nanti bila hari kiamat berlaku, adanya perimpunan padang mahsyar. Bila padang mahsyar berlaku, maka kami dah siap-siap, dah berkumpul keluarga, kata dia. Dia dah berkumpul, dah nak beranak dia dalam tu kan. Itu logik mereka. Oh begitu, saya kata. Saya kata lagi, kenapa nak berkumpul, nak jumpa lagi mayat ni? Kenapa dikeluarkan? Dia kata ini silaturahim antara nenek moyang dengan generasi cucu sekarang, nak berjumpa-jumpa, kata dia. Okey. Saya tanya lagi, dulu bukan mayat ni boleh berjalan ke? Oh memang betul. Dulu ketika kami kafir, agama kami aluk todolo, kata dia. Iaitu agama yang memuja jin, memuja apa semualah. Jadi dia puja jin ataupun setan tu yang masuk dalam mayat, mayat tu berjalan, kata dia. Habis sekarang tak puja dah, kami dah beriman, kata dia. Oh beriman, agama apa? Kristian. Jadi Kristian itulah agama iman dia, kata dia. Jadi nak katakan bahawa mereka percaya konsep padang mahsyar, cuma bezanya padang mahsyar mereka ialah boleh berkumpul. Pemikiran kita pula padang mahsyar itu ialah hari bukan berkumpul, semua lari. Anak, isteri, suami semua berpisah, tak nak jumpa. Kenapa? Hari itu adalah hari tuntut menuntut. Suami tuntut kat isteri, isteri tuntut kat suami. Semua dia. Jadi di dunia ini tuan-tuan, untuk mengelakkan hari tuntut menuntut ini, selesaikan segala urusan, kita boleh meminta maaf pada orang, tapi ramai orang yang susah nak memaafkan orang lain. Itu kesilapan dia.
Hutang terutamanya. Dia hutang aku banyak tu, besok akhirat aku tuntut. Memang kita boleh tuntut, tapi menunggu lama. Ya Allah, lamanya macam mana ni? Orang lain dah boleh masuk syurga dah. Habis nak buat macam mana? Niatkan dalam hati kita, ya Allah, jika ada siapa saja yang buat kesalahan padaku, baik yang aku tahu, baik yang aku ingat, baik aku lupa, perkara yang aku tahu ataupun tak tahu, semuanya aku maafkan ya Allah. Terpulang pada Engkau untuk membalasnya. Maknanya Allah yang akan balaskan. Ya Allah, jika ada simpulan siapa saja yang berhutang padaku, maka aku halalkan semuanya sekiranya aku mati sebelum dia sempat bayar hutang. Cakap dalam hati. Jangan cakap depan orang tu. Cakap depan orang tu, untungnya besok kalau aku mati, aku halal hutang kau tu. Okey, tunggu kau mati dulu. Jadi cakap supaya apa? Supaya kita tak menanggung perkara ini. Tuan-tuan, maka dapat buat 5 perkara ini tuan-tuan, insya-Allah kematian kita menjadi lebih mudah, lebih tenang, dan insya-Allah kita meraih husnul khatimah, kematian yang baik. Itu yang kita nak tahu. Ya. Rasulullah SAW sendiri pun mendapat kematian yang sukar. Maksud sukar ni apa? Sakaratul maut. Tak ada orang terlepas sakaratul maut. Kalau ada orang yang terlepas sakaratul maut, Nabi yang selayaknya. Tapi Nabi pun terasa berat dengan sakaratul maut. Ya Allah, beratnya sakaratul maut ini. Ya Allah, biarlah sakit ini hanya aku sahaja yang rasa, bukan umat-umatku. Cinta Nabi pada umat-umatnya. Bagaimana kita membalas cinta kita pula pada Nabi SAW? Nabi sampai hujung hayat masih ingat pada umat-umatnya. Kita nak membalas macam mana? Dengan cara kita mengikut sunnah Nabi SAW. Betul. Hari ini ramai orang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Itu yang menyebabkan kita ni dah lupa Nabi dan umat Islam ni semakin berpecah-pecah. Dah pecah. Kan? Dah lah pecah dari sudut politik, berpecah pula dari sudut pandangan agama, khilaf, benda-benda begini. Kan? Ini siapa nama? Isu Imam Masjidil Haram datang ke Malaysia ni pun orang pertikaikan juga. Tak boleh solat belakang tu, kata dia. Sebab tu Wahabi, kata dia. Padahal tak ada siapa pun cakap begitu, tapi saja nak create isu. Benda simple tapi kenapa nak lagu-lagukan? Apakah kita ni dah layak amalan kita nak berjumpa dengan Allah sampai kita ni boleh cek masalah lagi? Manusia ni tak cukup dengan kesalahan sendiri, kita pula sibuk fikir kesalahan orang lain. Tu artis tu bercerai, tu mesti ada sebab. Sibuk nak komen orang tu bercerai, orang ni apa semua. Ini kesilapan kita. Ya. Manusia hari ini sibuk tentang memikir aib orang lain, kesalahan orang lain. Sebab apa? Kerana manusia hari ini dia nak dia rasa diri dia dah sempurna dengan orang ni, dengan ni. Dekat akhirat nanti dia akan sibuk memikirkan aib dan kesalahan dia sendiri, dia tak fikir dah orang lain. Kenapa? Kerana di dunia dia dah puas dah memikir aib dan kesalahan orang lain. Kena fikir tuan-tuan. Jadi janganlah kita fikir sangat pada benda yang tak ada kaitan kita. Tak payah tinggalkan komen-komen yang mengarut. Dan benda yang satu yang saya nak tegur, isu GISP yang sedang hangat dekat. Orang pun kutuklah, cerita macam-macam. Kita ni baca, mungkin kita tak terlibat secara langsung. Baca melalui media sosial je. Lepas tu kita komen seolah kita lah yang paling tahu. Sedangkan kita tak tahu, kita baca saja. Kutuk pula orang-orang yang dah meninggal. Orang yang dah meninggal tu boleh jawab balik tak kutukan kita? Tak boleh. Dan perkara ini dicerca oleh Nabi SAW. Jangan kamu menghina orang yang dah mati. Kerana kalau orang yang kamu hina itu ahli syurga, kamu berdosa. Jika yang kamu hina itu ahli neraka, cukup Allah yang membalasnya. Nabi nak beritahu jangan hina. Ni kita ni sibuk cerita pasal lagu Abu Ya lah, apalah kan. Tengiang-ngiang gitu. Cerita pasal tu semua. Hentikan. Sebab apa? Kalau nak betul nak dapatkan husnul khatimah, ikutlah sunnah Nabi SAW sepenuh. Tuan-tuan, ada orang kata syurga neraka jauh lagi, lambat lagi. Betul. Pada mahsyar pun lambat lagi. Tapi jangan kita lupa alam barzakh sangat dekat dengan kita. Kalau kita mati malam ini, kejap lagi kita jumpa barzakh dah. Kalau kita mati besok tak bangun daripada tidur, besok kita bangun kat barzakh dah. Dekatnya barzakh dengan kita. Tengok Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu, seorang sahabat Nabi, Khulafa ar-Rasyidin, dan orang yang telah dijanjikan syurga.
Sayyidina Uthman, dia cemburu. Dia kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni terasa hati sangatlah. Kenapa? Setiap kali engkau pergi mana-mana, engkau bersama Abu Bakar, bersama dengan Umar. Mana-mana kau pergi, engkau Abu Bakar, engkau Umar. Aku ni macam mana? Dekat akhirat nanti tentulah engkau bersama Abu Bakar dan Umar. Aku ni macam mana Nabi?" Kata Sayyidina Uthman. Nabi pun senyum melihat Sayyidina Uthman. "Wahai Uthman, engkau dan aku di akhirat nanti begini," kata Nabi. Maknanya rapat. Itu orang yang dijanjikan syurga. Belum cerita lagi tentang dia membebaskan telaga Ar-Rumah, Bir Rumah di Madinah. Kita pun tahu cerita tu. Pergi ziarah kubur apa? Telaga Ar-Rumah tu. Ya. Saya pergi Madinah, saya sempat masuk ke telaga Ar-Rumah tu, minum air telaga tu sendiri. Padahal kawasan tu kawasan larangan. Tapi entah kenapa saya minum air daripada Malaysia, ya Allah, aku nak minum air telaga Sayyidina Uthman. Masa saya datang, pintu tu terbuka, tak ada security. Kawan saya kata, "Ustaz, dia masuk. Boleh ke tak ada security ni?" Bagi salam dulu, Assalamualaikum. Dia kali tak jawab, dia masuk. Minum puas-puas air telaga rumah milik Sayyidina Uthman tu. Kemudian dah selesai nak balik tu, baru jumpa security. Dah selesai, tak apalah, minta maaf, silakan. Terkeluar. Jadi Allah rezekikan saya minum telaga Sayyidina Uthman. Itu penyebab Sayyidina Uthman bebaskan telaga itu, menyebabkan dia ada sebuah mahligai di tengah-tengah syurga. Janji Nabi. Jadi Sayyidina Uthman ni ahli syurga. Nak ceritakan ketika mana satu hari dia jadi khalifah, orang bawa dia pergi ke kubur kerana ada kematian rakyatnya. Dia pikul jenazah. Sampai kat kubur, Sayyidina Uthman tiba-tiba pitam dan pingsan. Orang pun tanya, "Kenapa ni? Kenapa khalifah ni? Kenapa Amirul Mukminin ni?" Setelah selesai kebumikan orang tu, sahabat pun angkatlah Sayyidina Uthman atas keranda tu, bawa balik Sayyidina Uthman dengan pikul keranda tu. Dan sampai saja dekat rumah, dia pun sedar, "Wahai Uthman, kenapa kau sakit ke? Apa yang jadi pada kau ni sampai kau pingsan?" Katanya, "Aku ketika masuk ke tanah kubur, jiwaku gemetar. Aku takut sangat melihat tanah kubur." "Kenapa wahai Uthman? Tentang syurga neraka tak pernah kau takut begini. Tapi kenapa kubur?" Sayyidina Uthman pun menangis sampai basah janggutnya. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, kubur adalah tempat pertama kita akan disoal. Jika di sini kita lepas, maka lepaslah destinasi seterusnya. Tapi kalau di sini gagal, habis. Tak ada mana lagi kita nak pergi. Allahu Akbar. Itu taruh orang yang dah janji syurga. Kita ni jauh sangat tuan-tuan. Maka sibuklah memikir tentang diri sendiri sebelum memikir orang lain. Ikutlah sunnah Nabi SAW yang sentiasa memikir umatnya. Bagaimanalah orang ni kalau masuk, bagaimanalah kalau orang ini kalau masuk neraka, macam manalah orang ni dia tak semayang, dia sibuk fikir. Jadi tuan-tuan, saya tahu dah reaksi tuan-tuan nak pakai gulai kambing. Ini akan sebagai kita punya pengakhiran, saya nak kongsi satu cerita. Cerita ni memang saya akan bawa mana-mana tempat pertama kali saya singgah. Ini tempat pertama kali saya singgah, saya akan cerita. Cerita ni tajuknya dalam buku yang saya tulis, namanya Pakcik Assalamualaikum. Saya ada satu orang jiran. Cerita ni berlaku beberapa tahun sudah, 2015 macam tu dah. Jiran saya ni, dia satu habit, dia umur 60 tahun lebih. Dia suka bagi salam ke orang. Dia jumpa orang, "Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Abang, Assalamualaikum Cik." Semua, tak kira orang muda, budak kecil, baby, semua dia bagi salam. "Assalamualaikum Dek." Boleh kata semua orang dia jumpa, dia kenal, tak kenal, dia bagi salam. Asal tersempat dia bagi salam. Masa tu saya duduk di KL lagi. Rumah saya rumah apartmen yang ada lift. Jadi duduk dalam lift, "Assalamualaikum." Macam tu dia tak tanya apa-apa. "Assalamualaikum." Salam. Tu je betul dia. Senyum. Sehingga kan nak katakan peliknya dia ni, di surau kami ni, sebelah surau kami ada kedai-kedai. Jadi ketika waktu zuhur, saya datang, duit. Oh, lupa duit. Okey, tak apa. Dia pun naik atas. Tak lama tu dia patah balik. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Okey ji, macam mana?" Ni baik duit dah bawa dah, nak pergi beli ni. Okey, pergilah. Orang cakap, tak betul ni kan. Bagi salam begitu kan. Lepas tu dia patah balik. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Ada beli dah, beli apa? Roti je dia beli. Lepas tu patah balik. Tapi masalahnya orang situ pun berkata,
dia ni ramah, suka bagi salam. Satu je kesilapan dia. Apa dia? Dia tak pernah masuk ke dalam surau sekali pun. Tak pernah datang berjemaah. Apalah orang tu kan semayang tidak ke surau. Saya pun kata, kita pun tak pernah panggil dia kan. Kita pun tak pernah tegur dia. Nak tegur macam mana Ustaz? Tak sempat cakap, dia dah jalan dah. Memang suka bagi salaman. Jadi orang tak tahu je, orang boleh bercakap-cakap je. Satu hari tuan-tuan, pada malam Jumaat, setelah kita baca Yasin macam biasa, ada jamuan. Waktu tengah makan tu lah ada satu orang budak muda jumpa saya, Ustaz, saya nak minta bantuan. Apa dia? Ayah saya baru meninggal. Oh, saya tak kenal awak ni duduk mana? Saya duduk kat luar, tapi abah saya duduk kat sini. Dia baru pindah sini. Siapa nama dia? Pakcik Johari. Johari? Saya pun cari siapa nama Johari. Ada tak ada Mak Johari? Tak ada. Tingkat berapa rumah dia? Mana? Oh Ustaz, orang sini tak panggil dia Johari, orang sini panggil dia Pakcik Salam. Pakcik Assalamualaikum tu meninggal? Ya Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun terbayanglah muka dia suka bagi salam. Dekat mana arwah sekarang? Ada kat hospital KL. Macam mana Ustaz kita nak uruskan dia? Saya kata kalau dah boleh tuntutlah, bawa ke surau malam ni. Saya pun tunggu. Lebih kurang pukul 11 malam ben jenazah datang. Jenazah pun dibawa masuk ke dalam surau. Dan itulah kali pertama dia masuk ke dalam surau sebagai jenazah. Tak pernah dia masuk surau. Orang pun bercakap, masuk juga kau dalam surau ya. Selama ni tak nak pergi surau. Bawa anak dia kata, Ustaz, nak uruskan jenazah ni bila? Kan? Saya kata kat KL ni, kubur kita office hour. Office hour kubur tu pukul 9 sampai pukul 5 je. Lain daripada tu, no, cuti, tutup kan. Jadi besok baru kita ke bumi mayat ni. Okey, kalau macam tu kita nak mandi bila? Saya nasihatkan kita mandi malam ni juga. Saya kata. Saya selalu pesan pada orang, kalau jenazah meninggal malam tu juga mandikan. Jayat tu masih lembut, senang nak urus dia, buang najis pun senang, Masya Allah, lembut dia. Kedua, lepas dah mandi, dia dah wangi, dah bersih. Maka orang datang ziarah pun akan tengok dia, ya Allah, wanginya arwah ni macam tidur. Ya, bersihnya dia, keluar perkataan yang baik-baik. Itu adalah doa. Ketiga, bila orang datang, orang ada kesempatan untuk solat jenazah terus. Tak menunggu esok. Malam tu dah boleh solat dah. Boleh. Siapa datang berulang-ulang boleh solat jenazah. Daripada pukul 12 malam sampai pukul 7 pagi, berulang-ulang. Maksudnya, bergila-gila orang semayang. Sebab kadang-kadang ada orang yang kata, tak maaf lah, besok saya tak dapat datang. Nak ke bumi jenazah ni. Saya kena balik kampung. Saya ada mesyuarat. Macam-macam alasan. Jadi, dia boleh solat malam tu juga. Maka kalau dia ramai orang solat dia, maka syafaatlah untuk si mati, pahala besar untuk orang yang solat. Satu kiraat. Rugi siapa yang tak buat benda begitu. Jadi saya mandikan jenazah, bawa ke tempat mandi, buka pakaian dia, pakaian hospital semua buka. Baru saya perasan dekat perutnya ada stomach bag. Stomach bag tu untuk orang yang ada masalah usus, dia tak boleh buang najis dengan sempurna. Saya pun heran, arwah apa ni sakit apa? Oh, dia sakit kanser Ustaz, kanser usus. Lepas tu saya pun terdiam, saya pun fikir, dah lama dah? Lama dah sebelum dia pindah sini. Maksudnya daripada rumah lama, dia baru 2 tahun pindah situ. Tapi dia boleh berjalan lagi sana sini. Itulah abah ni degil. Dia tak nak pergi duduk rumah dan diam. Dia nak berjalan aja kerja dia. Lepas tu saya pun tanya kepada dia, bang, saya nak tanya sikit. Ini ke sebab arwah tak pergi ke surau? Tanya. Anak dia pandang saya, betul Ustaz. Arwah abah dulu sebelum pindah sini, dia kaki masjid. Orang paling aktif berjemaah. Tapi bila dia jatuh sakit, dia kena pakai beg ni, dia tak dapat nak hadir berjemaah. Sebab apa? Dia takut najis tadi tu keluar, meleleh, kena dekat kapit kawan bising, orang tak selesa. Allahu Akbar. Macam tu sekali, rupanya tak pernah kita tanya, kita ingat dia tak nak pergi sembahyang. Rupanya dia ada masalah, seorang pun tak tahu dan dia tak pernah cerita pun. Semua tu dia, ya Allah, dosanya aku tak pernah tegur dia, tak pernah ajak dia. Ini kesilapan kita kan. Kita mudah judge orang tapi tak tahu apa masalahnya. Jadi saya pun, tak apalah, kita uruskan mayat tu. Bersihkan mayat tu, Masya Allah mudah. Dah siap mandi kapan, selesai, besok tu
Nak ke bumi jenazah pukul 9 pagi. Daripada subuh hujan lebat, selebat-lebatnya macam tadi hujan lebat. Di KL kalau hujan lebat, kubur akan banjir, bertakung. Mereka dah sediakan dah kubur banyak. Peristiwa ni berlaku dekat taman ibu kota KL. Kubur tu banyak kubur dah gali dah. Kalau ada orang baru dia buang air. Macam itulah kaedah dia. Jadi 8.30 hujan dah mula turun, dah mula renyai. Saya pun tunggu. Saya pun tanya pada orang kubur, dah boleh ke bawa jenazah ni? Pukul 9 nak ke bumi, hujan ni. Kata dia, boleh ustaz, boleh jalan. Boleh bawa jalan ke. Jadi saya pun pimpinlah orang untuk solat jenazah buat kali terakhir. Kemudian bawa jenazah. Masya Allah, ramai orang datang. Sebab semua orang ramah dengan dia. Ramai datang mengiringi dia. Apalah amalan dia ni. Sampai kat kubur, memang betul banjir. Masya Allah tuan-tuan, ini bukan cerita rekaan, bukan cerita mastika, cerita betul. Kubur arwah itu tidak ada air. Saya tanya pada tukang gali kubur, pakcik, cepat betul sedut air ni? Taklah, kata dia. Memang masa saya datang nak buat lahat, memang kubur dibecak macam ni je, tak ada air masuk. Kalau ikut logik akal, air akan masuk ikut tanah sebelah. Air tanah tu kan. Tapi kenapa tak begini, tak berlaku? Dia kata mesti ada amalan arwah ni. Kata dia, maknanya dia dah biasa dah peristiwa tu. Kita yang tengok ni yang baru first time tengok, terkejut. Ya Allah, saya rasanya apalah amalan arwah ni kan sampai begini orang muliakan dia. Kebumikan mayat, selesai, saya terus pegang anak dia tu. Bang, saya nak tanya, siapa arwah ni? Ayah saya. Apa amalan dia? Tak ada amalan ustaz. Dia ni orang biasa je. Dia dah bekas pencen dah, tak buat apa dah. Dia malam-malam ada tak buat sembahyang hajat ke apa-apa pun? Tak ada ustaz. Dia biasa. Ada tak buat puasa sunat? Dia puasa Ramadan pun kadang-kadang tinggal sakit. Ada tak dia suka bersedekah? Dia pun cukup-cukup makan je sakut dia. Dia ada mak ayah tak yang dia doakan? Mak ayah dia dah lama meninggal. Habis apa amalan dia ni? Baca Quran ke apa kau? Abah ni baca Quran boleh, tapi tak adalah macam biasa baca Quran biasa, tidaklah kerap. Tapi saya tahu sejak saya kecil, amalan abah ialah suka memberi salam. Itu saja. Lalu saya teringat hadis Nabi SAW, afshuhus salam. Sebarkan salam, beri makan kepada orang, dirikan solat malam, sambung silaturahim, maka masuklah ke dalam syurga ikut pintu mana yang kamu suka. Ya Allah. Amalan sedikit tapi istiqomah, maka mengundang rahmat Allah. Jadi di sini tuan-tuan, ambillah ibrah daripada kisah ini. Dalam hidup kita mencari amalan, kita semayang apa semua, cari satu amalan yang sedikit tapi kita boleh istiqomah sehingga orang kenal itu adalah amalan kita. Sebagaimana Bilal bin Rabah, Nabi dengar tapak kaki dia syurga. Wahai Bilal, apa amalan kau buat? Tak ada amalan yang aku lebih suka melainkan lepas ambil wuduk aku dirikan solat sunat 2 rakaat. Itu amalan Bilal. Maka dia penghuni syurga. Jadi cari amalan-amalan yang boleh kita buat yang ringan tapi istiqomah. Mudah-mudahan itulah membuka rahmat Allah untuk kita masuk ke syurga. Itulah penutup daripada kisah saya tuan-tuan. Saya minta ampun dan maaf. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan cerita-cerita begini, mengingati kita kepada sirah Nabi SAW, maka dapatlah kita meraih husnul khatimah, kematian yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta ampun dan maaf atas kekurangan, kekilafan, ketelanjuran, kata-kata dan masih ambil. InsyaAllah ada umur rezeki, kita berjumpa di lain kesempatan. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu lebih lanjut tentang perjalanan saya dalam dunia jenazah ni, tuan-tuan boleh tengok, follow, like, subscribe guys. Facebook, TikTok, Ustaz Undertaker. Kenapa dipanggil Undertaker? Tengok kat TikTok saya. Acik-acik tentu ada TikTok kan? Tengok kan. Apa cerita tu kan? InsyaAllah. Allah wa'ala bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.